الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من وزع رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الدنيا اللهم نور قلوبنا بنور هداية الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pengurusi Masjid Bandar Baru Senawang dan ahli jawatan kuasa yang mengukayahkan dan mentadbir masjid, memakmurkan masjid, yang dikasihi jamaah muslimin, semoga kita sentiasa mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak masuk 24 Jamadil Awal 1445 Hijriah bersamaan 10 Desember 2023. InsyaAllah perkongsian pada hari ini Jumaat yang mulia Sayyidul Ayyam, sedikit perkongsian, yaitu bagaimana kita nak menabur kebaikan, nak mencari kebaikan yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kata Allah untuk mencari kebajikan dan kebaikan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aslih lana dinana allazi wasbatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'asina wa aslih lana akhirata allati ilaiha ma'adina waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan min kulli syarr. Kita memohon pada Allah Ta'ala mengikut ajaran yang Allah kurniakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat. Dinyatakan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kamu wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat sekalian alam. Jadi kebaikan yang sangat dituntut dilakukan pada diri kita. Kedua, pada diri keluarga. Ketiga, pada jiran tetangga. Sebab kita tidak boleh hidup dengan sendiri. Kita perlu kepada keluarga. Kita perlu kepada jiran, sahabat andai. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajaran. Sebab itulah ketika baginda Rasulullah SAW beriktikaf di Masjid Nabawi, ketika itu datanglah malaikat Jibril yang tidak dikenali oleh para sahabat, maka mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah SAW, bertemu dua lutut, duduk iftiras. Maka Jibril memberi 3 soalan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini dinyatakan dalam kitab Hadis Matan Arba'in yang kedua, yaitu baginda Rasulullah SAW ketika iktikaf di masjid bersama para sahabat, lalu datanglah seorang lelaki yang kacak, rambut ikal maya, berjubah putih dan berserban putih, mendekati baginda Rasulullah SAW seperti musafir yang baru datang kerana tidak dikenali oleh para sahabat. Tetapi baginda sudah mengenali, dialah malaikat yang bernama Jibril alaihissalam. Maka 3 soalan ini dihadapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita jangan ambil sedikit daripada pertanyaan Jibril kepada baginda Rasulullah SAW dalam masa yang sedikit. Mudah-mudahan dapat kita jadikan iktibar
pengajaran untuk kita, untuk diri saya, untuk tuan-tuan yang hadir hari ini, supaya memanfaatkan usia yang Allah masih ada, nikmat kesihatan, nikmat kehidupan yang masih ada kepada kita, supaya kita tidak terabai, gagal nanti bila kita sudah kembali ke rahmatullah. Baik, apa persoalan? Pertama, Jibril bertanya, khabarni ya Muhammad, ma makna iman? Khabarkan kepadaku ya Muhammad, apakah makna iman? Lalu baginda Rasulullah SAW, al-iman mauqutis sita aksa, ada 6 perkara. Yang pertama, al-iman ila Allah, beriman kepada Allah. Yang kedua, bil iman ila malaikat wa malaikati. Ini diceritakan dalam, kalau kita tahlil kita, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ini jelas kalau kita bertahlil, ya. Lalu yang ketiga dikhabarkan ialah beriman kepada Rasul. Yang keempat, beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah, wahyi yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, yakin, percaya bahawa kita akan menghadapi yaumil qiyamah. Ya, yaumil qiyamah. Kita semua akan menemui hari kiamat, hari pembalasan. Yang keenam, kita wajib percaya, meyakini kehidupan kita ini tak sama. Ada yang diberi kekayaan, kesenangan. Ada yang Allah beri ujian dengan nikmat kesihatan, rezeki yang sekadarnya. Tak sama kehidupan kita. Ada yang terpaksa ia musafir mencari rezeki bukan di negara sendiri. Ini ada yang masing-masing rezeki. Ya, sebab itu kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah SWT. Jadi pada hari ini bila ditanyakan makna khabarni ya Muhammad Rasulullah SAW, ma makna iman, diceritakan pertama, wajib percaya kepada Allah, yakin, beriman kepada Allah. Kedua, wajib percaya, yakin, beriman kepada para malaikat yang diutus oleh Allah. Yang ketiga, wajib percaya kepada Rasul-Rasul sebelum baginda sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wajib percaya kepada kitab yang diturunkan, Al-Quranul Karim. Taraktu fikum amrayni ma samasaktum bihima lan tadul abada, kitabillah was sunnati rasulillah. 2 perkara itu. Yang keempat, yang kelima, wajib percaya adanya hari kiamat. Semua akan hancur, dunia habis, ya, akan dihidupkan semua dimakan hari mahsyar. Yang keenam, kehidupan kita adalah penentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kebaikan terhadap diri ialah sentiasa menghargai diri kita, merasa bertanggungjawab menjaga diri sebagaimana yang selalu dibaca di dalam kitab, di dalam doa kita, memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma anfa'ni fi badani, Allahumma anfa'ni fi sam'i, Allahumma anfa'ni fi basari, Allahumma anfa'ni fi lisan. 4 perkara. Pertama, memohon kemanfaatan tubuh badan kita. Jangan ada hidup tubuh badan sehat tetapi tidak diperlaksanakan tanggungjawab kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, terima kasih kepada Allah kerana diberi pendengaran, supaya kita mendengar benda-benda yang baik,
benda-benda yang manfaat untuk diri kita, untuk dijadikan satu iktibar pengajaran seperti majlis ilmu ataupun tazkirah seperti pada hari ini. Yang keempat, memohon manfaat mata yang boleh digunakan untuk melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita boleh setiap kali kita menghafal sedikit sebanyak ayat suci Al-Quran sebagai satu amalan kita. Baca Quran, manfaatkan mata itu kepada benda-benda yang berkebajikan. Itu adalah panca indera kita yang wajib kita pelihara. Yang keempatnya, Allah manfaani fi lisan. Gunakanlah, manfaatkan lisan kita untuk membaca Quran, untuk berkata yang baik. Fastabiqul khairat, kata-kata yang baik mendatangkan keuntungan. Ya, ini yang penting. Yang keduanya, sentiasa menjaga keluarga, kebajikan keluarga. Apa dia? Sebagaimana Rasulullah SAW menjaga ahli keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu menyantuni ahli keluargamu seperti aku menyantuni ahli keluargaku. Ini sebab itu baginda Rasulullah SAW itu di Allah turunkan sebagai contoh ikutan yang terbaik. Laqad ja'akum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu seorang Rasul sebagai ikutan yang terbaik kepada kamu. Sebab itulah pentingnya kita ni mengaji, mutalaah, supaya masa kita itu tidak terabai. Kalau tidak, kita seperti hayawan. Kita ni hayawanun natik. Jika juga kita dipanggil hayawan, tapi yang boleh berfikir dan boleh berkata-kata. Ini untungnya manusia. Sebab itulah kita selalu kena mendirikan, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita satu ni ahli keluarga kita, anak-anak kita. Sebab itu nasab kita. Itu nasab kita. Kalau kita ni hendak boleh masuk dalam syurga dengan selamat, kita pastikan nasab kita itu baik, keturunan kita baik. Kita berusaha. Sebab itulah sangat penting dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya, Ibnu Asakir. Apa dia? I'malid dunya kaka'anna ta'ishu abada. I'malid dunya kaka'annaka ta'ishu abada. Berusahalah kamu mencari kehidupan ini seolah-olah kamu ni akan hidup buat selama-lamanya. Itu yang kita kerja ni. Ya, sampai pencen kita kerja, letih dah. Sebab dia kita berusaha kerja, tekun sampai pencen. Dah pencen, kita pergi di mana kad kita tu jolok ada dia tiap bulan. Kalau tak ada pencen, tak ada lah dia. Itu untungnya. I'malid dunya, berusaha cari kekayaan. Allah tak suruh kita dia jadi lembab. Allah suruh kita cari ke usaha semasa badan sehat. Ya, Allah tak larang. Ya, sebab itu kita cari kekayaan untuk kita kongsikan dengan duit yang banyak. Kita kongsikan kepada orang lain. Ya, kalau kita ada lebih duit, kita keluarkan zakat, kewajiban kita. Itu tanggungjawab kita. Akan dipersoal, kau buat apa? Mana zakatnya? Untuk Allah. Bahagiannya mana? Allah tanya juga. Ya. Walaupun bagi kepada siapa, sabar ada pun kita bagi kepada orang yang ada sangkut paut dengan kita. Siapa dia? Anak saudara. Bukan tanggungan kita. Ya tak? Ada 8 asnaf yang boleh kita agihkan. Pertama, kepada fakir. Orang fakir ini
Seorang yang menyewa rumah dia sewa, tak ada. Rumah sendiri tak ada. Ada pekerjaan cukup dia parkir. Ya, dia tak rumah tak ada, sewa sana, sewa sini. Ya, rumah sendiri pun tak ada, itu parkir. Cukup bulan habis duit. Aduh. Miskin ada tempat kediaman tapi tak mencukupi. Maklumlah rezeki murah. Sebulan 2 lahir. Dah, ada sebulan seorang lahir. Ini yang rezeki murah ni, nasab yang keturunan. Sekali sebulan 2, ada yang 3. Wallahualam lah ya tu rezeki. Betul ya tak? Cara sama aja tapi rezeki yang lain tak sama. Ya tak? Tu. Jadi kita kena kongsi lah sama. Manfaatkan. Mungkin rezeki anak ramai tapi rezeki ekonominya kurang. Itu kita bantu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Bantu dia. Ya. Yang kita mampu. Yang ketiganya Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Orang yang belajar tak cukup. Betul ada. Kadang-kadang ayah dia kerja swasta, pendapatan sikit, cukuplah. Ya, istrinya pun terpaksa jadi tukang urut pun tak apalah. Kerja tukang urut, cari duit belajarlah, bukan urut-urut saja. Ni dia belajarlah. Nah, untuk membiayai anaknya ada 7 orang. 3 orang masuk universiti. Allah, semua nakkan perbelanjaan. Okeylah kalau dapat PTPTN itu, kemudian sebelum masuk mestilah ada sambung dari awal, bekal sebelum awal. Ya tak? Tuan-tuan yang ada anak belajar universiti itu tahulah. Kita sendiri pun tahulah. Ini tanggungjawab. Itu dimakan Ibnu Sabil. Anak yang masih belajar memerlukan. Ni. Sebab itu bila dia nak pergi keluar, nak belajar, tak cukup duit, hebah bagi tahu supaya masyarakat sekeliling dapat membantu. Islam bergalak begitu. Bukanlah kerana nak minta-minta, tapi keperluan. Inilah zamannya innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu bersaudara. Ya, sebab itu kita manfaatkan. Jadi kita berusaha mencari kekayaan semasa hidup. Tak apa. Mali dunia kaka'annaka ta'ishu abadan. Tapi jangan lupa wa i'mali akhirataka kaka'anna tamutu ghadan. Itu pun nak juga. Beramallah sungguh-sungguh seolah-olah esok kamu akan mati. Ni kalau kita tahu doktor kata 7 hari bulan awak akan mati. Malam tu tak tidur tobatlah tak tidur. Betul, tahu nak mati, rupanya tak mati. Itu jangkaan manusia. Manusia bagi jangkaan saja, tapi yang menentukan adalah Allah. Allah yang tentukan. Jadi ini wama kana nafsin anta muta illa bi iznillah kitabah muajjalah. Ketentuan mati ajal itu adalah daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah sudah berusaha beramal untuk mencari kebajikan. Beramallah ibadah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati pada esok hari. Jadi kita kuatlah beramal ibadah kita. Rasa Allah terima tidak, kita selalu berfikir. Sebagaimana penjelasan Allah di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini bukti yang kita baca selalu kalau tahlil imam lambat baca tu lambatnya pada Rabbana atina ni tak sampai-sampai. Panjang juga imam baca Bila sampai Rabbana alhamdulillah. Dah. Rendang dah bau dah. Ni sop lembu dah bau dah. Imam ni baca panjang pula Allahu Rabbi imam ni. Tapi sampai Rabbana alhamdulillah ni. Itu penutup doa. Siapa pun ada. Ya, penutup doa. Tepat itu kesimpulan doa. Ya, kita mohon pada Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu ada. Wahai orang-orang yang beriman,
dan berbuat baiklah semasa hidup di dunia, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Ini tanda. Ya, sentiasa menyantuni ahli keluarga, ibu bapa kita. Ya, ibu bapa kita tanggungjawab kita. Tambah-tambah anak lelaki. Woi, jangan. Anak lelaki bertanggungjawab pada ibu bapa. Yang kedua, anak perempuan. Anak perempuan tu kena minta izin suami. Boleh tak boleh? Suami pun kan adalah tolak ansur. Ni jangan gitu. Tu mak bapak kita. Ya tak? Selalu ni kalau orang bertahlil, nama bapak je yang dibawa. Dahlah nikah guna nama bapak. Ya. Lepas tu nak masuk dalam IC bapak, nama bapak. Lepas tu nak buat pasport pun nama bapak. Bila nama mak ni? Ketika kita sudah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kesianilah, sabitkanlah nama mak. Kadang-kadang ila hadrati, ya, marhum siapa? Zaid bin Abdul Rahman. Bapak juga. Kita buatlah, ya, ila hadrati usultan almarhum Zaid bin Fatimah. Ibu dibawa. Sebab ibu mengandungkan kita lama, oi. Kalau tak percaya, letihnya ibu mengandungkan kita, ambil bata, 2 bata tu ikat kat perut kita, seminggu cukup lah. Tobat lahum, pening tuan. Kita kena hormat ibu kita. Sebab itu pepatah Melayu, surga di tapak kaki ibu. Dia tak kata surga di tapak kaki ayah. Ada, ibu. Kita berwaktu belajar, dia tak duit buat ibu dengan ayah yang tangking kata. Ada. Apa duit kita ya. Nah, kalau ibu nanti bak usahakan. Betul tak? Ini kita satu ni sentiasa berbaik terhadap ibu bapa. Yang ketiga, fastabiqul khairat. Santuni jiran tetangga. Kerana jiran tetangga itu seperti keluarga kita. 40 buah rumah itu adalah jiran yang akrab dengan kita. Jangan bermusuhan, jangan dengki-mendengki. Jiran kita, hormati dia. Minta maaf, baru dibayar. Kucing banyak sangat, dah berak di kasut jiran. Tu bayar. Wawang nak pergi surau, terpijak kasutnya ada tai. Allah sudah. Ni di Negeri Sembilan, Jabatan Bagian Bandaraya. Siapa-siapa kalau terpijak nampak kucing tu berak, boleh viralkan, hantar kepada raya. Kena denda 1,000 woi. Kena denda 1,000. Ya, jangan main di Negeri Sembilan. Jadi kita jaga kucing, jagalah betul-betul, jangan dilepas. Bukan kita tak baik dengan kucing, binatang. Jadi jiran. Sebab sentiasa berbuat baik terhadap jiran. 40 buah rumah yang terdekat dengan kita adalah dinamakan jiran yang akrab. Menghormati, sering tegur menegur, selalu mendoakan jiran. Bertimbang rasa, selalu mengambil peduli. Firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 102, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ini peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Cuba bayangkan, orang-orang Muhajirin hijrah, tidak ada siapa, Rasulullah bersama sahabat. Tetapi jiran orang-orang Ansar
ya, menyantuni baginda dan para sahabat. Tengok, ada yang sanggup bagi modal. Nah, Umar ibn al-As datang, tak bawa, tinggal semua harta kerana cintakan Rasulullah, tinggal harta semua. Lalu orang-orang Ansar memberi modal untuk dia berniaga, sebab dia orang ahli businessman, orang berniaga. Sehingga kan ada di antaranya, kau pilihlah isteri aku yang mana satu. La ilaha illallah. Boleh buat tuan? Tobat lahul. Nah, isteri saya seorang ustaz. Mana? Yang 3 orang 4 orang boleh? Tak bagi. Kita payah. Ini orang Ansar, pilih. Allahu Rabbi. Sampai begitu. Hablum min Allah. Sebab itu soalan Rasul. Yang kedua, khabarni ya Muhammad makna Islam. Islam amalan kita kepada Allah. Jangan sampai kita tertinggal. Ya, al-Islam khamsun. Ada 5. Pertama, asyhadah ilallah. Kedua, melakukan solat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Kelima, menunaikan ibadah haji yang termampu bagi itu. Maka soalan yang ketiga, khabarni ya Muhammad ma makna ihsan. Ihsan inilah yang kita santuni diri kita, santuni saudara, adik-beradik kita, mak bapak kita, keluarga kita, itu ihsan. Dimasuk dalam ihsan yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, disusun oleh Abu Hasan Al-Sa'di, Hasan Al-Basri. Ini ulama-ulama al-Musofi, ya, ihsan. Dan ihsan itu penting pada kita. Jadi orang yang kena ihsan itu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, wa hablum minannas, hubungan kita sesama manusia. Itu namanya ihsan di dalam ilmu tasawuf. Jadi kita kenalah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh untuk fastabiqul khairat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa mengambil berat, peduli akan jiran tetangga kita dengan perkataan fastabil khairat. Oleh itu berlumba-lumbalah oleh kamu mengerjakan kebaikan. Allah menyatakan dalam surah Al-Imran ayat 148, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Memperbanyakkanlah, cari sungguh-sungguh masih hidup kat dunia. Nah, jangan lebak kita, usaha sungguh-sungguh, cari bekal untuk mati. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah untuk cari bekal untuk mati. Akhirat. Kalau kita dah mati, innalillah, tak ada apa. Semua ditanggung. Betul tak? Mandi orang mandikan, baju dipakaikan. Betul? Pergi kubur diangkat, boleh ada pergi kubur sendiri. Nah, van tak guna lah. Dah aku nak pergi sendiri, kata dia. Driver van pun nak ruginya hari ni. Dah, si mati pergi sendiri. Contoh. Jadi sebab itulah kita cari bekal. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kita cari kebaikan. Orang cari baik suka, cari jiran, tegur dia. Dia tak tegur kita, latak kau, kita tegur. Ya. Jangan dikhianati jiran. Ya. Jangan dengki kerana diri saudara kita. Ya. Kalau kita mati, siapa dulu yang tampil? Jiran. Kita sakit, siapa dulu? Jiran. Ya, buat kenduri kendaraan, siapa yang bantu? Jiran. Ada anak sepupu kita daripada jauh datang. Dia jauh datang tu datang jemput makan je. Minta maaf ya. Ada yang ada panggil awal lah, itu lain cerita. Nah, jiran. Susah payah itulah jiran kita. Buruk baik itulah jiran kita. Allah suruh. Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia, kemenangan dan nama yang harum apabila kita mati nanti. Pahala akhirat sebaik-baiknya nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Orang yang menyantuni jiran tetangga. Betul? Menyantuni jiran tetangga.
Dan ingatlah, sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Tanda-tanda kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang dikasihi berlaku kepada Nabi Yusuf. Contohnya semasa kecil dianiaya oleh abangnya Nabi Yusuf ni, dianiaya. Nah, Nabi Yusuf ni anak siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub ini anak siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anak siapa? Anak Nabi Ibrahim. Siapa ibunya? Sarah. Isteri yang pertama. Kita kena tahu lah dia susur balur dia. Ya. Lalu dianiaya. Jadi Nabi Yusuf ni cukup tampannya, cantik, handsome. Nah, macam abang lah handsome. Macam abang Anwar handsome. Nah, contoh. Jadi cemburu. Satu hari dibawanya, ditolak, dia kata telaga buta. Dan tu ambil serigala, panah serigala, ambil darah dia. Nabi Yakub ni Nabi tahu kerana anak. Tuan kalau anak tuan ada 10, tahu tak perangai anak? Tahu. Dah, 10 orang anak, ada yang baik dengan kita, ada yang tidak. Ya tak? Ada semua support kat kita. Pergi Mekah ada support. Ya Allah. Jadi kita sayang tak? Sayang, siapa tak sayang? Ya tak? Kita sayang semua anak kita. Tapi berbeza tak? Anak yang menyantuni kita. Tiap-tiap hari telefon, abah sihat je. Cukup. Ayah ni kena tengok, abah sihat. Sihat, terima kasih. Telefon. Ini sebulan tak telefon tu. Baik. Ini jelas. Carilah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Tatkala Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna, kekuatannya dewasa, kami berikan kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan yang tinggi. Demikianlah kami Allah SWT membalas orang-orang yang beriman berusaha akan kebaikan. Betul tuan-tuan. Kalau kita buat kebaikan, kita bagi sedekah RM1 kat masjid, nanti ada orang bagi sedekah kat kita sekurang-kurangnya. Betul tuan-tuan. Ini pengalaman. Kita sedekah kat masjid contohlah RM5. Kita beli barang, pergi kedai, beli sop lah contohnya. Belilah sop ataupun nasi ayam RM7. Orang bayar dah. Lah Imam Habib. Nah, dia tak beritahu. Nah, pakcik ada orang bayar dah. Siapa bayar? Wallahualam. Ada orang bayar. Itu rezeki. Ini pengalaman. Ini pengalaman. Sebab ini bila kita rezeki kita agih. Tak bagi orang lain, bagi isteri kita. Dan isteri kedekut. Tapi niatlah sebagai amal kita. Mudah-mudahan. Dengan jiran pun begitu. Ya tak? Setiap keburukan yang dilakukan awal, ya, saudara-saudara lelaki Nabi Yusuf alaihi terhadap, ya, pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni adik-adik, ya, Bunyamin. Ya, itu yang disayang oleh Nabi Yusuf. Dengan kebaikan berlaku terhadap baginda difitnah oleh Zaleha, isteri, ya, Raja Mesir. Lalu dijatuhkan di penjara Nabi Yusuf 10 tahun lagi. Tapi akhirnya Allah bantu dia. Sebab kedudukan Nabi Yusuf. Ayat 4, tuan-tuan, sebagai satu amalan. Yusufu li abi ra'aitu ahada. Ya. Apa sama? Yusufu li abi. Ada orang buat itu sihir, jadi ayat tu tak boleh. Yusufu li abi ra'aitu ahda rohmu sebulan. Mana boleh buat jampi, ada tak? Salah tu. Jadi sihir boleh. Yusufu li abi ra'aitu ahda ya, minta pada Allah bahawa dia cerita kepada Nabi Yakub, malam tadi aku bermimpi bahawa bintang-bintang di langit dan bulan sujud kepadaku.
Lalu Nabi Yakub, jangan kau cerita kepada saudara, dia akan merasa dengki dan murka kepada kamu. Betul peristiwa itu. Zaleha memfitnah dengan mentarik baju Nabi Yusuf terkoyak sebelah belakang. Nah, kemudian Nabi Yusuf mengadu kepada Raja Mesir, tapi isteri dia dimenanglah isteri. Tapi bila tanya kepada orang yang ada ilmu, di mana koyak? Kalau koyak di depan, maka dia bersalah, tetapi koyak sebelah belakang. Yalah, bila koyak sebelah belakang, maknanya siapa yang menarik baju ialah Zaleha. Tetapi yakin kepada, percaya kepada orang yang paling hampir kepada dia. Inilah menyebabkan. Maka setiap kebaikan yang dilakukan kerana ikhlas, memohon keridhaan Allah SWT, akhirnya Allah akan menggantikan dengan perkara-perkara yang manfaat yang telah dilakukan oleh baginda setelah terjelas ya kemuliaan akhirnya bagi Nabi Yusuf menjadi mula-mula sebagai pentadbir mimpi. Saya tak pandai ambil mimpi. Pentadbir mimpi. Apa jadi mimpi si bulan? Ni. Kalau mimpi kahwin, kata orang kata kalau mimpi berkahwin ni akan mati. Allah Rabbi. Itu kuasa Allah. Ada susah juga saya, Ustaz. Malam tadi saya mimpi saya berkahwin. Diangkat dengan isteri saya. Saya nak mati ke Ustaz? Wallahu a'lam. Itu dia. Kalau mimpi dapat duit, wallahu a'lam macam mana. Itu mimpi tafsiran, saya tak pandai. Ya. Baik. Isqala Yusufu li abi. Ya abati inni ra'aitu 11 kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini ceritanya. Maka Nabi Yusuf, jangan cerita abang-abang kamu, nanti cemburu. Ini pun dah cemburu. Kamu ya, jadi kita sama-samalah. Pertama, kesimpulannya kita satuilah diri kita. Amal kita macam mana? Layak tak kita masuk surga? Boleh ke tidak? Ya. Bangun awal pagi, mandi apa? Mandi fajar. Jumaat tadi mandi Jumaat. Buatlah apa yang kita boleh buat. Awal pagi yang baik itu doa kita minta kepada Allah Taala. Sekurang-kurang kita boleh doa sertakan untuk saudara kita di Palestina, di Gaza. Amal kita bulat, Allah je yang tahu. Tak payah cerita ke orang. Malam tadi aku dah sembahyang baca doa untuk Palestin. Itu tak perlu. Yang kedua, santuni keluarga kita, ibu bapa kita yang kita sayang. Ya. Keluarga mara kita, saudara mara kita. Ya. Santuni, maknanya kita telefon dia, tanya khabar. Yang ketiga, jiran kita. Ini penting. Kalau benda boleh menyakitkan jiran, kita jangan buat. Kalau boleh, tegur. Kau tak tegur aku, kau punya pasal. Aku kena tegur. 3 hari kita tak bertegur, apa hukumnya? Ya, ini penting. Jiran tetangga, kerana itu adalah merupakan saudara yang paling akrab dengan kita. Ya, 7 iaitu 40 rumah yang dekat dengan kita. Jadi itulah perkongsian kita. Buatlah kebajikan untuk kita supaya kita ini tidak kosong. Bila balik menghadap Allah, adil. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Kehidupan selalu mencari kebaikan supaya mati kita rehat, tidak dipersoal oleh bongkar dan nakir. Aku ni quli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim